Komposisi import. Komposisi import terbahagi kepada dua, iaitu import barang nampak, import barang tidak nampak. Klik import barang nampak dan import barang tidak nampak untuk penjelasan lanjut. Import barang nampak. Import barang nampak negara terdiri daripada barang penggunaan, barang perantaraan, barang pelaburan atau barang modal, barang import untuk diekspor semula, dan barang import lain. Barang penggunaan. Import barang penggunaan ialah barang akhir atau barang siap yang diimport untuk tujuan penggunaan terus oleh pengguna. Import ini terdiri daripada import barang tahan lama seperti pakaian, jam tangan dan barang tidak tahan lama seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Barang perantaraan. Barang perantaraan ialah barang yang perlu diproses terlebih dahulu sebelum menjadi barang akhir atau barang siap. Contohnya, tepung yang diimport untuk penghilangan roti dan komponen elektrik yang diimport untuk digunakan dalam industri elektrik dan elektronik. Barang pelaburan atau barang modal. Barang pelaburan merupakan barang modal yang diimport untuk digunakan dalam proses pengeluaran barang bagi meningkatkan keupayaan pengeluaran pada masa depan. Contohnya, mesin pemasangan kereta yang diimport untuk digunakan dalam proses pengeluaran kereta tempatan. Barang import untuk diekspor semula. Barang import untuk diekspor semula merupakan barang yang diimport untuk tujuan diproses dan akan diekspor semula dalam bentuk barang siap atau separuh siap. Contohnya, Malaysia mengimport bahan kimia untuk mengeluarkan produk petrokimia untuk tujuan ekspor. Barang import lain. Barang import lain ialah barang dwiguna, iaitu barang yang diimport untuk penggunaan terus dan juga untuk kegunaan pengeluaran seperti bahan api dan kelengkapan kenderaan. Meramalkan corak komposisi ekspor dan import negara Malaysia serta rakan dagang utama pada masa depan. Kebelakangan ini, banyak perubahan yang berlaku kepada ekonomi Malaysia kesan daripada pengaruh globalisasi dan liberalisasi serta kemajuan teknologi yang pesat. Perubahan-perubahan ini telah mendorong corak ekonomi Malaysia berubah daripada ekonomi berasaskan pengeluaran, iaitu P-ekonomi, kepada ekonomi berasaskan pengetahuan, iaitu K-ekonomi. Peralihan ekonomi ini bermakna bahawa Malaysia sedang berusaha untuk mempercepat perubahan struktur ekonomi sektor pembuatan dan perkhidmatan serta mempergiat sektor pertanian. Perubahan komposisi ekspor Malaysia. Ekspor barang nampak Malaysia diramal menunjukkan prestasi yang lebih baik, terutamanya ekspor barangan perkilangan. Permintaan terhadap barang elektronik dan produk ICT dijangka meningkat. Sebaliknya, ekspor barang galian diramal berkurangan disebabkan oleh kuantiti keluaran yang semakin berkurangan dan harga yang lebih rendah. Ekspor barang pertanian dijangka terus merosot, terutamanya getah dan kayu balak. Sumbangan koko pula dijangka meningkat berikutan permintaan yang tinggi di pasaran antarabangsa. Perubahan komposisi import Malaysia. Import barang pengguna menunjukkan arah aliran yang semakin meningkat. Import barang pelaburan akan terus meningkat
meliputi semua komponen barangan pelaburan selaras dengan usaha kerajaan untuk memodernkan sistem pengangkutan. Perkembangan sektor perkilangan memaksa import barang perantaraan menunjukkan arah aliran yang meningkat. Import bahan dari sektor utama dan bahan mentah untuk diproses serta komponen yang digunakan dalam industri makanan dan minuman juga akan meningkat. Rakan dagang ekspor Malaysia. Sumbangan daripada 3 rakan dagang utama ekspor Malaysia, iaitu Amerika Syarikat, Singapura dan Jepun dijangka semakin berkurangan. Sebaliknya, hubungan perdagangan dengan negara-negara rantau ASEAN dan Timur Laut Asia semakin meningkat sejajar dengan strategi kerajaan untuk mempelbagaikan pasaran di negara-negara bukan tradisi. Dijangkakan, hubungan rakan dagang dari kalangan Kesatuan Eropah semakin penting, terutamanya dengan Jerman, Belanda dan United Kingdom. Di kalangan rantau Asia Barat, Arab Saudi dan Amiriyah Arab Bersatu merupakan rakan dagang utama Malaysia. Rakan dagang import Malaysia. Hubungan dagang dengan Amerika Syarikat dijangka semakin penting. Jepun dijangka terus menjadi rakan dagang ketiga terpenting selepas Amerika Syarikat dan negara-negara ASEAN. Hubungan dagang dengan Singapura sebagai rakan dagang import dijangka merosot akibat kegiatan perdagangan luar negara secara langsung melalui pelaburan tempatan. Diramalkan hubungan dagang dengan negara-negara China, Taiwan, Korea Selatan dan Hong Kong akan terus meningkat. Di kalangan rantau ini, China kekal sebagai rakan dagang terbesar bagi Malaysia.